Apa kabar semua pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Azhar, bukan nama sebenar, nama samaran yang saya gunakan. Satu ketika dahulu di kampung saya, ada satu pekerjaan yang mana pekerjaan ini dibayar. Tetapi tak semua orang berani untuk melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah menjaga kubur bagi mayat ataupun jasad yang baru ditanam. Adalah mereka yang dalam golongan orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu ketika mereka hidup, seperti kubu-kubu bomo dan guru-guru silat. Memang ramai tidak tahu, Casey. Akan tetapi, kami ini dibayar. Bukan apa, sebabnya bila guru-guru silat yang meninggal dunia ini pergi, ditanam jasadnya. Bila Tok Bomo, Makcik Bomo, Nenek Bomo, Pakcik Bomo ni meninggal dunia, ada yang akan pergi ke kubur mereka. Jadi dalam 7 hari 7 malam, kubur mereka ni sentiasa menjadi tumpuan mereka yang sedang mendahgakan ilmu. Kubur mereka akan menjadi tempat pemujaan. Jadi oleh kerana itu, saya ni dengan beberapa orang kawan mengambil kesempatan ini untuk menyediakan khidmat kami menjaga kubur-kubur berkenaan. Tak semua, Casey. Hanya kubur-kubur yang tertentu saja. Pendengar Ria 897 FM. Pengalaman saya menjaga lebih kurang pada waktu itu dalam 7 atau 8 kubur seingat saya. Banyak kisah peristiwa. Kalau jaga, paling sikit 2 orang. Kalau seorang saya takkan buat, tak berani. Paling ramai 4 orang, Casey. Jadi lebih ramai yang menjaga, duit itu lebih kurang lah. Tapi kalau nak duit lebih kurang orang, berani itu harus tingkatkan. Jaga 2 orang dengan jaga 4 orang, lebih berani jaga 4 orang. Apa yang terjadi, ini merupakan tapak tanah perkuburan yang baru saja dikebumikan. Kami ini akan ikut rombongan untuk menghantar jenazah dikebumikan, dan kami konon-kononnya adalah orang terakhir untuk pulang. Tapi tidak, sebab hal ini tidak boleh diberitahu pada sesiapa pun. Jadi kami akan bawa tilam. Kami akan dirikan kemah kecil kalau ada. Taruh kimbis. Ya, kimbis. Alas kimbis, taruh tilam lipat kecil. Kami akan bermalam. Itulah tempat kami. Nak mandi bergili-gili, nak ke tandas bergili-gili, tak ada orang pun untuk 7 hari 7 malam boleh meninggalkan tapak tanah perkuburan berkenaan. Jadi pada satu malam, ini kubur, Casey. Seorang nenek 104 tahun dia meninggal dunia. Dia adalah seorang bomo yang sungguh handal sangat-sangat. Apa ni? Korang bawa makan kan? Aku lapar lah. Kita makan yelah. Engkau bentang tu. Tu. Kimbis tu letak sini sikit. Wah, hari ni menu apa ni? Malam pertama, saya dengan beberapa orang sahabat, kita duduk makan sambil tu berborak-borak. Lazimnya kita akan nampak nanti akan ada cahaya lampu, Casey. Adalah nanti orang datang bawa lampu suluh dari jauh. Nanti kalau dia perasan ada orang yang menjaga kubur ni, mereka akan berhenti berlalu pergi. Nanti datang orang lain. Tapi malam tu, ketika saya dengan teman-teman menjaga kubur makcik yang meninggal dunia 104 tahun, beliau adalah seorang tukang ubat. Beliau juga dikenali sebagai Nenek Ian. Bunyinya macam Nenek Kebayan, Casey. Tak tahulah adakah Nenek Kebayan ataupun Nenek Ian. Nenek Ian ni, Casey, ilmu pendamping dia memang dahsyat. Bila dia nak dikebumikan,
Tanah susah nak terima. Jadi apa yang terjadi? Malam tu bukan orang datang ke si. Saya dengan kawan tengah duduk makan, dengan bunyi cengkerik pada malam tersebut, tengah seronok berbual-bual, berborak-borak, bercakap-cakap. Sebab ini berlaku memang lama dahulu sebelum wujudnya telefon bimbit yang canggih-canggih seperti sekarang ini. Tengah duduk bercakap, berbual dalam tapak tanah perkuburan dikelilingi dengan semak samun dan hutan. Saya dengan kawan-kawan semua dengar dengan jelas. Kau dengar tak? Jangan tegur, diam. Pertama kali kami disambut dengan bunyi suara sesuatu menangis. Seperti suara seorang perempuan. Casey, untuk 2-3 jam suara itu kedengaran, bukan berterusan tetapi sekali-sekala. Kemudian suara itu dah lesap, dah hilang. Saya nak pergi ke tandas, Casey. Saya ingat lagi, minta seorang teman temankan saya. Jadi dia pun bangun, tinggal lagi 2, tengah duduk, 2, lagi saya dengan seorang teman, pergi mencari bahagian-bahagian sudut-sudut yang sesuai untuk saya buang air kecil. Sampai dekat satu sudut, saya pun buang air kecil. Peringkat misteri jam 12. Sedang saya buang air kecil, saya berdiri. Saya toleh ke belakang berbual dengan kawan. Jadi sambil tu saya nampak dekat kawasan kubur, yang mana kubur tu yang harus saya jaga tu, teman saya tak perasan, Casey. Saya dengan seorang lagi teman nampak depan mata kami dengan begitu jelas, Casey. Casey bayangkan apa yang kita nampak, Casey. Anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya nampak dekat atas kubur yang dah pun meninggal dunia, seperti ada tangan manusia yang keluar daripada tanah kubur. Tangan tu naik, dapat lihat dengan jelas. Saya dengan teman saya berbelah bagi nak patah balik ataupun tidak. Akhirnya kami kuatkan semangat dan mulalah gangguan-gangguan yang menakutkan yang pelik-pelik berlaku dalam rumah. Maaf, dalam tapak tanah perkuburan, yang mana setelah 7 hari 7 malam kami pulang ke rumah, gangguan itu ikut kami. Anda bayangkan, ikut kami sampai ke rumah, tapi tak semua. Saya tidak kena, sahabat saya satu terkena. Dekat tingkap bilik, beliau tengah baring dekat atas katil. Tiba-tiba dia dengar bunyi dekat tingkap bilik, seperti ada orang mengikik pada waktu malam. Bila teman saya toleh, katanya dia ternampak dekat tingkap, seperti ada seseorang dengan wajah yang amat menyeramkan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya tetap buat kerja tu sampai 7-8 kali, Casey. Setiap kali buat, duit yang ditawarkan lumayan, Casey. Siapa nak kasih? Tapi sekarang ini, tak tahulah. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada Casey.